Dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan berbincang berkaitan dengan satu program baru melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan kita bersama Datuk Syed Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Dan topik hari ini estet padi asnaf zakat Kedah. Jadi sebagai mukadimahnya ingin kita tahu Datuk, kenapa Lembaga Zakat Negeri Kedah ni berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Salam keluarga Malaysia. Terence sihat? Sihat, alhamdulillah. Pertama sekali, Terence, saya nak ambil kesempatan ini untuk rakamkan pergaan terima kasih kepada semua pembayar zakat, penerima zakat, peminat-peminat zakat negeri Kedah. Hari ini, Terence, orang bayar zakat, dia nak tahu zakat duit dia pergi mana. Penerima zakat dia nak tahu zakat dia patut dapat berapa, dan orang yang sedang berusaha untuk berjihad, bekerja membayar zakat juga melihat potensi zakat itu dikembangkan. Terkini, Terence, saya ingat kita di negeri Kedah, kenapa Lembaga Zakat Negeri Kedah cuba melibatkan diri dalam industri pertanian. Orang Kedah panggil di Malaysia ni Kedah jelapang padi, Terence. Betul. Kan? Jadi Lembaga Zakat Kedah ini pertama sekali, Terence, kita dah mendapat perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Tuanku Sultan untuk memastikan pertama tanah-tanah milik Lembaga Zakat itu dibangun bagi tujuan mendapat hasilan yang lebih untuk manfaat asnaf di negeri Kedah. Yang kedua, Tuanku telah titah supaya tanah-tanah yang berskala kecil, yang orang Kedah ni, Terence, kalau dia ada bendang 2 hektar, lebih kurang 8 relung. Orang relung Kedah. Relung. Kalau tak diurus dengan skala besar, bersistematik, orang Kedah kata kumpulan ni dia susah nak kaya. Dia mudah ada, Terence. Dunia perakui bahawa kos meningkat. Kalau Terence beli bendang 10 tahun dulu, 1 hektar, 10 tahun dulu, ingat angka saya tahu, 10 tahun dulu, sampai sekarang bendang tu dia beranak jadi 12 hektar tak? Tak kan? Dia tetap 10 hektar. 10 hektar. Tapi kos mengurus tanah yang sama 10 tahun dulu dengan sekarang meningkat. Keluarga semakin membesar. Jadi sebab itu Lembaga Zakat pertama mengurus tanah zakat yang sedia ada. Yang kedua, kita akan cuba menyatukan orang-orang yang kita anggap ada tanah di bawah pada 2 hektar, 10 relung ke bawah di negeri Kedah, supaya kita bangunkan kumpulan ini supaya dia tidak mengurus dengan baik, kebergantungan kepada pihak ketiga bagi mendapatkan dana dan sebagainya diurus dengan mudah. Terence, kemarin saya seharian di MAFI, Kementerian Pertanian. Kita berbincang dan saya nak rakam terima kasih kepada MAFI melalui skim Smart SBB sawah skala besar. Kalau tidak ada hal yang menghalang, Kementerian akan melantik Lembaga Zakat sebagai salah satu peneraju dalam SBB, Smart SBB di Malaysia. Ini satu lagi peluang untuk kita bangunkan kumpulan-kumpulan yang ada sawah dalam skala kecil untuk kita satukan bagi tujuan manfaat yang lebih besar. Saya juga nak ucap terima kasih kepada kita di Kedah Mada lah, Terence. Membantu kita, membimbing kita, menasihati kita bagaimana membangunkan asnaf ini. Dalam yang berminat dalam industri pertanian. Terutama sekali dalam PPK Sungai Limau, kita berada di kawasan Mada. Kita bercakap, Terence, kenapa Lembaga Zakat melibatkan diri dalam industri pertanian. Saya sebut tadi, keperluan asnaf di negeri Kedah sekarang, dalam tempoh setahun, zakat perlu sediakan 3,880 metrik tan beras. Lebih daripada hampir 4 juta kilo. Apakah benda ni, Terence? Jadi sekarang ni kita bagi banyak. Kita bagi duit
untuk mereka beli beras. Apa salahnya sawah-sawah kecil itu kita bangun, kita tingkatkan hasil bagi matlamat mencapai angka keperluan beras yang diperlukan oleh lembaga zakat bagi tujuan manfaat keperluan asnaf. Kita ada dua. Pertama, di Kedah Teren, kita dah berjalan lebih daripada 3 tahun. Orang miskin di Kedah kita bantu dengan bantuan bulanan. Bantuan bulanan kita bagi duit, dia beli apa Teren nak makan? Dia beli beras juga. Beras juga. Okey. Yang kedua, kita ada food bank di semua 578 masjid. Salah satu item dia adalah beras. Perlu kepada beras juga. Jadi kita nampak keperluan ini lembaga zakat telah cebur diri. Dan alhamdulillah Teren, kita telah menguruskan tanah milik lembaga zakat dia kita buat. Di Kedah kita mula musim yang lepas 110 relung Kedah ni, kita masukkan peserta di kalangan penerima bantuan bulanan. Seorang peserta dapat 10 relung. Jadi alhamdulillah mereka telah mendapatkan hasil. Dan hasil yang telah mereka dapat ni bagi saya Teren, kita telah keluarkan sedikit banyak daripada usaha mengeluarkan mereka daripada kampung kemiskinan. Saya bagi contoh yang telah berlaku, salah satu peserta sebelum dia jadi peserta kita, income dia sebulan RM1,200. Dia miskin, anak 6, anak sekolah, masuk universiti. Dia jadi peserta kita, dia dapat RM15,000 dalam tempoh 5 bulan. Kita bagi 5 bulan untuk daripada dia usaha sampai dia keluar padi. Ambil padi, orang Kedah panggil ambil padi. Dia dapat lebih daripada RM2,500. Alhamdulillah. Memangnya satu program yang boleh juga menjadi pencetus inspirasi kepada lembaga zakat yang lain di seluruh negara, kerana melihat kepada kekuatan negeri Kedah itu sendiri dan juga keadaan sawah dan pesawah yang mana yang mempunyai bidang tanah yang kecil, semua digabungkan untuk mengeluarkan hasil. Ini merupakan satu idea yang sungguh bernas dan sememangnya bakal mencetus idea-idea sebegini dalam industri pertanian juga kepada lembaga-lembaga zakat yang lain di seluruh negara. Apakah perancangan dan hala tuju seterusnya untuk lembaga zakat negeri Kedah? Ada hotline ke nak yang ni Teren saya impikan. Teren ingat saya punya 2 perkara. Zakat ni kalau dia ada, orang miskin tak lapang. Betul. Yang kedua, zakat memastikan putaran ekonomi itu berlaku di kalangan orang Islam. Sekarang ini kita melihat, saya sebut tadi Teren, kenapa bendang yang kecil, orang miskin yang terlibat dalam usaha bendang ni dia tak boleh jadi kaya sebab kos meningkat. Kita dah cuba Teren, traktor kita, mesin padi, ambil padi, mesin kita. Lori yang bawa ke kilang kita. Lori itu lori kita, kelang kita. Jadi zakat tak perlu charge. Yang menjadi masalah kepada petani ialah kos tanaman meningkat. Kos bajak meningkat, jentera meningkat, kelang meningkat. Kelang boleh potong ikut apa suka, berapa dia nak buat potongan kepada padi yang basah. Sebab kelang dia kita tak boleh marah. Kelang Teren. Saya hantar padi ikut Teren lah. Tapi kalau kelang milik zakat, semua putaran itu milik zakat. Dan padi yang diproses, dia hantar kepada 16,000 asnaf yang sedang tunggu nak makan. Mustahil kumpulan-kumpulan yang kecil ini tidak dapat kita keluarkan. Sebab tu kalau Teren tanya apa impian lembaga zakat Kedah, ialah menguasai putaran. Sebab itu saya mempelawar mereka-mereka di Kedah yang hanya hidup bergantung kepada sawah padi, mungkin mewarisi pusaka dan boleh beli dalam tanah skala yang kecil. Bersama dengan lembaga zakat, kita tingkatkan dengan agensi-agensi yang sedia membantu kita, mafi, perbankan. Mereka ingin melihat bahawa tanah yang kecil dibangunkan untuk mendapatkan hasil yang besar secara sistematik. Jadi saya melihat Teren, dalam dunia yang serba canggih ni, semua orang nak bantu. Tetapi
silalah datang ke negeri Kedah, siapa yang ada kepakaran untuk kita bangunkan tanah-tanah asnaf supaya kita tingkatkan hasil sesuai dengan keperluan yang kita perlukan untuk memastikan beras mencukupi untuk asnaf di Kedah. Alhamdulillah banyak kemajuan yang kita dapat lihat di negeri Kedah selain daripada apa yang diusahakan oleh Lembaga Zakat. Kita juga ada Kedah Rubber City yang bakal membuka pintunya tidak lama lagi. Telah pun mula dengan 2 pelabur perintis dan Kedah nampaknya sedang menuju sasaran Negeri Maju 2025. InsyaAllah. Dan ini merupakan satu daripada inisiatif yang sungguh bernas kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Selain daripada industri pertanian, adakah Lembaga Zakat berminat untuk mencampurkan diri dalam industri-industri lain untuk juga melengkapkan putaran ekonomi di dalam industri-industri lain untuk membantu golongan asnaf? Okey, sebenarnya kita telah menceburi di dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, bagi memastikan keperluan mencukupi kepada pakaian pelajar miskin di Kedah. Kita ada 3 pusat jahitan yang terlibat 60 asnaf yang dilatih di kalangan perempuan lah. Orang lelaki tak boleh jahit. Sebab dia orang Kedah kata pongoi. Boleh, tapi dia sengit. Dia sengit sikit. Lagi cari tak jumpa. Di Kedah, kita dah ada 3 pusat. Satu di Sungai Petani, satu di Alustang, satu di Sik. Memberi manfaat kepada 60 asnaf yang dilatih dan income mereka di antara 1,200 sampai 2,000 ringgit. Alhamdulillah. Dan kita sasarkan tahun ni 45,000 pasang pakaian. Jadi saya ingat pelbagai sektor lah kita telah berusaha bagi memastikan bahawa asnaf ini dibela dan mendapat pendapatan yang sebenar. Terima kasih kita ucapkan Datuk kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita dapat lihat dengan mengubah suai sedikit sesuatu putaran ekonomi itu, kesan dan hasilnya kepada petani-petani juga bertambah. Seperti yang Datuk sebutkan tadi, jika menggunakan kaedah lama 1,200 sebulan, tapi dengan menguasai keseluruhan putaran ekonomi itu, maka hasilnya telah dapat ditingkatkan 15,000 dalam masa 3 bulan. Datuk. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu melihat semula semua putaran ekonomi yang sedia ada untuk membantu terutama sekali golongan petani yang menyumbang kepada kekuatan sumber makanan kita, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, food security, seperti mana yang kita sering bincangkan dalam Selamat Pagi Malaysia. Baik.